Hello guys, alright, ini dia berita yang menggempakan. Sahabat-sahabat semua, seperti yang kita lihat sejak kebelakangan ini, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri Kerajaan Tebu Katap, Abakau, ya, semakin keterlaluan menggunakan sentimen bangsa, menggunakan agama dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Namun hari ini kita mendengar, ya, apabila mantan Perdana Menteri Abakau ini membuat kenyataan seperti ini, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil untuk membalas dan memberikan mesej penting kepada Abakau ini. Jadi apakah mesej itu, sahabat semua? Ini yang saya mau sampaikan dan menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Ini dia mesej padu Perdana Menteri kepada Abakau kerana tindakan terdesak beliau. Ya, begitu terdesaknya sehingga sanggup, ya, untuk mengapi-apikan, ya, seperti mana tajuk berita ini, Muhyiddin tak patut mengapi-apikan sentimen pengundi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk lebih lanjut, saya mahu untuk berkongsi kenyataan ini untuk kita semua, sahabat semua, yang mana menyatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan sebagai bekas Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin sepatutnya lebih faham untuk tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh membakar sentimen pengundi, katanya. Dalam jawapannya terhadap pembelaan Muhyiddin berhubung saman fitnahnya, pengurusi Pakatan Harapan itu mendakwa ia lebih-lebih lagi apabila kenyataan Muhyiddin semasa kempen pilihan raya umum atau pilihan raya di Padang Serai selepas pilihan raya umum pada yang ke-15 akhir tahun lepas. Anwar mendakwa kenyataan Muhyiddin itu berniat jahat kerana defendant sepatutnya tahu bahawa dakwaan dia menerima RM15 juta kerana berkhidmat sebagai penasihat ekonomi Selangor sudah dijawab di dalam parlimen sebelum ini. Tambah Datuk Seri lagi, plaintiff menegaskan bahawa sebagai ahli parlimen veteran dan bekas Perdana Menteri, defendant sepatutnya tahu untuk tidak membuat kenyataan umum yang membuat yang mempunyai kecenderungan untuk mengapi-apikan dan menggalakkan perasaan niat jahat, tidak puas hati atau permusuhan antara orang dan calon untuk mendorong mana-mana memilih atau pengundi sebelum ini, semasa dan selepas pilihan raya. Lebih-lebih lagi katanya, apabila kenyataan sedemikian berunsur fitnah dan berniat jahat. Namun begitu, defendant telah meneruskan untuk membuat perkara yang sama, iaitu menuduh fitnah atau perkataan menfitnah melalui ucapannya dalam kempen pilihan raya yang jelas tidak dapat dinafikan melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, kata Datuk Seri Anwar dalam jawapan yang dilihat oleh Malaysia Kini. Presiden PKR itu menegaskan, ya, tidak sukar bagi Presiden Bersatu ini untuk mengakses rekod handset parlimen yang tersedia secara umum sebelum membuat dakwaan itu. Anwar berhujah bahawa Muhyiddin juga tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengeluarkan kenyataan yang didakwa palsu dan berniat jahat di kawasan Padang Serai, sebaliknya bukan kawasan Parlimen Pagok yang diwakilinya. Plaintiff yang juga menyatakan bahawa walaupun defendant boleh menikmati kebebasan bersuara mengikut perkara 10 bahagian pilihan raya persekutuan, ya, dia berpendapat hak asasi ini layak dan masih tertakluk kepada pelbagai sekatan seperti Akta Fitnah 1957. Dalam penyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 17 Januari, Muhyiddin antara lain mendakwa Anwar sebagai Perdana Menteri yang tidak sepatutnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah dalam ceramah politik. Wow, itu dia, ya. Siapa yang tidak tersinggung kalau yang dinyatakan itu adalah satu fitnah, satu tuduhan. Ya, walaupun sudah terbukti semua itu tidak benar, tapi masih dimainkan, dipolitikkan. Jadi memang dia tahu dan sengaja, dan hari ini jawapan beliau ini adalah satu jawapan yang tidak masuk akal. Jadi Anwar memfailkan jawapannya pada 16 Februari pada 20 Disember tahun lepas. Anwar memfailkan saman fitnah terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan Muhyiddin yang dikatakan dibuat semasa ceramah akhir PN pada 5 Disember. Melalui saman itu, Anwar menafikan dakwaan Muhyiddin sebagai fitnah, tidak betul dan berniat jahat. Melalui tindakan sivil itu juga, plaintiff menuntut ganti rugi am, pampasan, teruk dan teladan, dan juga injaksi untuk menghalang defendant daripada terus melafazkan atau menyiarkan dakwaan itu. Itu antara lain yang diminta. Ya, pada 7 Desember tahun lepas, Pejabat Menteri Besar Selangor menafikan dakwaan Muhyiddin sambil menambah bahawa Anwar hanya dibayar simbolik sebanyak RM RM1 sebulan
Maksudnya untuk 12 untuk setahun 12 bulan cuma RM12 ya, bukan 15 juta seperti yang difitnah oleh abah kau ini. Itu dia. Jadi Anwar diwakili Peguam Sangkaranan manakala firma Guaman Ceta Jatwani Enko bertindak mewakili Muhyiddin. Jadi jelas sahabat semua, kita boleh nampak ya, Muhyiddin ketika ini sudah menjadi seperti lebay-lebay ya, yang memang PAS ini kita tahu ya, apabila katakan PAS itu sangat sinonim dengan fitnah ya. Namun hari ini ya, abah kau ini sudah belajar bagaimana untuk menfitnah. Mungkin dia belajar daripada Presiden lebay yang begitu hebat ya, fitnah pun boleh dipusingkan seperti betul ya, dengan dalil-dalil yang mereka keluarkan. Jadi inilah sahabat semua apa yang berlaku kepada individu ini, mantan Perdana Menteri ini. Sangat kesian dan ini adalah satu tindakan yang memalukan. Sanggup menabur fitnah, sanggup mengeluarkan kata-kata seperti ini demi untuk meraih sokongan. Karena itu mereka menang di padang serai, tapi kita tahu sahabat semua, kemenangan yang dilakukan dengan dasar menfitnah, yang dilakukan dengan cara membuat tuduhan tanpa bukti, walaupun menang ya, kemenangan itu pastinya tidak punya berkat. Karena apa? Ya, seperti dianggap sebagai satu penipuan besar. Ini adalah satu tindakan yang memalukan, tindakan terdesak daripada Muhyiddin Yassin sahabat semua. Jadi kita tahu PRN juga mungkin yang akan berlaku pada 6 buah negeri ini. Ya, kita akan melihat semula fitnah-fitnah, ya, akan melihat tuduhan-tuduhan daripada kaki-kaki penfitnah ini, daripada geng sapu bersih ataupun mungkin daripada pertikaian nasional ini sahabat semua, yang diketuai oleh Muhyiddin sendiri dengan Hadi Awang, yang mana berdepan bakal kehilangan kerusi jika didapati bersalah atas skandal memberikan rasuah semasa kempen pilihan raya yang baru-baru ini berlaku sahabat semua. Itu dia. Jadi terima kasih saya ucapkan sahabat-sahabat semua di luar sana kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat Orang Dapat Channel. Bagi yang belum bersama ataupun bergabung dengan Orang Dapat Channel, anda boleh beri sokongan dengan cara tekan butang subscribe, like dan share, dan juga tekan butang lonceng supaya anda dapat notifikasi video-video yang terkini daripada channel ini. Alright, dan sekiranya juga mau memberikan sebarang komen, anda berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga GTA, geng takut Anwar, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, fitnah, tuduhan yang melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena tertinggal di pergunungan Himalaya. Alright, itu saja. Sekian saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.